Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mewakili kumpulan bagi orang yang pertama untuk membentangkan konflik antara pekerja dan majikan di syarikat penerbangan Malaysia Airlines. Saya Muhammad Faisal bin Cik Muhammad Noor 282290. Konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dalam mana-mana organisasi. Konflik adalah satu proses yang bermula apabila atau kumpulan merasakan bahawa pihak yang lain menjejaskan atau akan menjejaskan sesuatu yang penting bagi mereka. Konflik boleh berlaku antara individu, kumpulan dan organisasi yang mempunyai kepentingan, matlamat, nilai atau persepsi yang berbeza dan bertentangan. Konflik yang diuruskan dengan baik boleh meningkatkan prestasi, kreativiti, inovasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Konflik yang diuruskan dengan buruk boleh menyebabkan ketegangan, kegemarahan, kekecewaan, kehilangan keyakinan dan kerugian kepada organisasi tersebut. Seterusnya saya bagi kepada rakan seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Izzakun Azlaq bin Bahari, nombor matrik 282127. Saya ingin membincangkan berkenaan dengan konflik dalaman organisasi. Menurut Robin and Josh 2019, konflik tugas adalah konflik yang berkaitan dengan kandungan dan matlamat kerja, manakala konflik daripada peribadi adalah konflik yang berkaitan dengan hubungan antara individu yang bekerjasama. Menurut Drew Girlfriend 2008, konflik tugas boleh memberi manfaat kepada organisasi jika ia dapat meningkatkan kualiti keputusan, mendorong perbincangan dan menggalakkan pembelajaran. Konflik peribadi pula boleh merosakkan organisasi jika ia menimbulkan perasaan negatif, mengganggu kerjasama dan menurunkan komitmen. Faktor-faktor penyebab konflik. Faktor penyebab konflik iaitu komunikasi yang tidak jelas, tidak tepat atau tidak mencukupi boleh menimbulkan salah faham, ketidakpastian dan ketidaksamaan. Maklumat antara pihak-pihak berkonflik. Struktur organisasi melibatkan pembahagian kuasa, sumber, tanggungjawab dan ganjaran boleh menimbulkan persaingan, ketidakadilan dan ketidakpuasan antara pihak-pihak yang berkonflik. Faktor peribadi yang melibatkan personaliti, emosi, nilai dan sikap boleh menimbulkan perbezaan prasangka dan stereotip antara pihak-pihak berkonflik. Faktor-faktor penyebab konflik dalam organisasi boleh dikategorikan kepada 3 aspek. 1. Komunikasi, 2. Struktur, 3. Faktor peribadi. Konflik ini melibatkan tuntutan pekerja untuk mendapatkan kenaikan gaji, bonus dan hak pekerjaan yang adil. Pekerja juga menentang pelan pemulihan syarikat yang melibatkan pemotongan kos dan pengurangan kaki tangan. Konflik ini berlarutan sehingga menyebabkan berlakunya mogok kerja, gangguan perkhidmatan dan kerugian syarikat. Salah satu contoh konflik yang berlaku dalam organisasi adalah konflik antara pekerja dan majikan di dalam syarikat penerbangan Malaysia Airlines, iaitu MAS. Seterusnya, saya serahkan ke rakan saya iaitu Ahmad Fairuz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fairuz bin Muhammad Noor, nombor matrik 282130. Seterusnya saya akan menerangkan latar belakang kes. MAS ataupun Malaysia Airlines System adalah syarikat penerbangan nasional Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1947 sebagai Malayan Airways Limited. Pada tahun 1963, syarikat ini ditukar nama menjadi Malaysian Airways Limited dan kemudian menjadi Malaysia Singapore Airlines pada tahun 1966. Seterusnya pada tahun 1972, syarikat ini dipisahkan menjadi 2 syarikat berasingan iaitu Malaysian Airlines System ataupun lebih dikenali sebagai MAS dan Singapore Airlines, SIA.
anugerah yang diterima oleh MAS. Sejak itu, MAS menjadi syarikat penerbangan yang mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa dengan menawarkan perkhidmatan penerbangan ke lebih daripada 100 destinasi di seluruh dunia. Malaysia Airlines 2023. MAS mempunyai sejarah yang panjang dan berjaya dalam industri penerbangan dengan memenangi pelbagai anugerah dan pengiktirafan antarabangsa. Antara anugerah yang diterima oleh MAS adalah World Best Cabin Crew, World Best Economy Class dan 5-Star Airlines Rating dari Skytrax, sebuah syarikat penyelidikan yang mengkhususkan dalam kualiti penerbangan. MAS juga dikenali sebagai syarikat penerbangan yang memberikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan mesra pelanggan, dengan menekankan nilai-nilai seperti kecemerlangan, integriti, inovasi dan kepelbagaian. Seterusnya adalah cabaran dan krisis yang dialami oleh Malaysia Airlines. Antara cabaran dan krisis yang dihadapi oleh MAS adalah persaingan sengit daripada syarikat-syarikat penerbangan tambang rendah, kenaikan kos bahan api, perubahan permintaan pelanggan, pengurusan yang tidak cekap, rasuah dan politik dalaman. Sekian, terima kasih. Selain itu, Malaysia Airlines juga mengalami tragedi yang dahsyat apabila dua pesawatnya iaitu MH370 dan MH17 hilang dan ditembak jatuh secara misteri pada tahun 2014. Tragedi ini menjejaskan imej, reputasi dan keyakinan pelanggan terhadap MAS, serta menyebabkan kerugian kewangan yang sangat besar. Menurut laporan kewangan Malaysia Airlines, syarikat ini mencatatkan kerugian sebanyak 1.17 bilion pada tahun 2013, 1.38 bilion pada tahun 2014 dan 2.35 bilion pada tahun 2015. Konflik antara pekerja dan majikan di MAS adalah contoh konflik yang melibatkan pelbagai aspek seperti jenis, tahap, gaya dan strategi perundingan. Konflik ini juga menunjukkan bagaimana konflik yang tidak diuruskan dengan baik boleh membawa kepada kesan-kesan negatif seperti kerugian kewangan, reputasi dan hubungan. Untuk menganalisis konflik ini dengan lebih mendalam dengan menggunakan beberapa konsep yang terdapat komunikasi perundingan seperti berikut. Konflik substantif boleh membawa kepada peningkatan prestasi dan kualiti keputusan jika ia diuruskan dengan baik. Konflik distributif boleh membawa kepada persaingan, pertentangan dan permusuhan antara pihak-pihak yang terlibat jika ia tidak diselesaikan dengan adil. Konflik yang berada pada tahap tinggi boleh menyebabkan ketidakrasionalan, ketidakefektifan dan ketidakproduktifan dalam penyelesaian. Konflik ini boleh dilihat sebagai konflik yang berada pada tahap eskalasi kerana melibatkan peningkatan intensiti, frekuensi dan skop konflik dari masa ke masa. Konflik yang berada pada tahap eskalasi boleh menyebabkan pihak-pihak yang terlibat bertindak secara agresif, defensif dan destruktif, serta mengabaikan peluang untuk berdamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri bin Abdullah, nombor matrik 282663. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan kami bagi tugasan SCCG 3123. Saya akan menerangkan berkenaan konsep ketiga, iaitu gaya penyelesaian konflik. Konflik ini boleh dilihat sebagai konflik yang melibatkan gaya penyelesaian konflik yang berbeza antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak majikan boleh dilihat sebagai menggunakan gaya mengelak kerana mereka cuba untuk mengelak atau menangguhkan penyelesaian konflik dengan harapan bahawa konflik itu akan reda dengan sendirinya. Gaya ini boleh menyebabkan pihak pekerja merasakan bahawa pihak majikan tidak peduli atau tidak bertanggungjawab terhadap masalah yang dihadapi. Pihak pekerja boleh dilihat sebagai menggunakan gaya menentang kerana mereka cuba untuk menang atau mendominasi dalam penyelesaian konflik dengan menggunakan teknik-teknik seperti mogok kerja, protes dan ultimatum untuk menekan pihak majikan. Seterusnya konsep keempat, strategi perundingan.
Konflik ini boleh dilihat sebagai konflik yang melibatkan strategi perundingan yang berbeza antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak majikan boleh dilihat sebagai menggunakan strategi perundingan distributif kerana mereka cuba untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak pekerja. Strategi ini boleh menyebabkan pihak majikan menggunakan taktik-taktik seperti menetapkan harga yang tinggi, menolak tawaran dan memberikan maklumat yang tidak jujur atau tidak lengkap. Pihak pekerja boleh dilihat sebagai menggunakan strategi perundingan integratif kerana mereka cuba untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua-dua pihak dengan mengambil kira kepentingan pihak majikan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Konflik tidak boleh dihapuskan tetapi dapat diminimumkan pada satu tahap tertentu dan terkawal. Ia juga mempunyai kebaikan terhadap organisasi. Konflik harus dikawal sehingga ke satu tahap yang tertentu di mana produktiviti yang optimal tercapai. Penyelesaian yang baik bagi konflik ini adalah penyelesaian yang dapat memenuhi kepentingan dan keperluan kedua-dua pihak serta memastikan kesejahteraan dan keberlangsungan organisasi. Penyelesaian yang baik ini juga harus dapat menyelesaikan isu-isu pokok yang menjadi punca konflik seperti gaji, allowance, bonus, faedah, syarat-syarat pekerjaan, peraturan-peraturan disiplin, pengurusan sumber manusia dan sebagainya. Penyelesaian yang baik ini juga harus dapat meningkatkan hubungan, komunikasi, kerjasama dan keharmonian di antara pekerja dan majikan serta meningkatkan komitmen, motivasi, kesetiaan dan kepuasan kerja di kalangan pekerja. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.